أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 63, baris yang kedua daripada atas. Baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Atau pada satu sifat daripada segala sifat yang telah ijma' ulama atasnya, seperti wahdaniyah, qudrah, itu contoh dia. Atau pada satu sifat daripada segala sifat yang telah ijma' ulama atasnya, atas satu sifat. Mana contoh satu sifat daripada segala sifat-sifat Allah yang telah ijma' ulama atasnya, seperti wahdaniyah, qudrah. Itu contoh seperti wahdaniyah, qudrah. Ini sambungan sebab murtad yang pertama daripada 3 perkara, iaitu i'tiqad yang salah. I'tiqad yang salah ni yang jadi kafir ijma' ulama. Dia i'tiqad yang salah ni ada juga yang tidak jadi kafir. Salah i'tiqad gitu tu, itu i'tiqad Mu'tazilah contohnya. Jadi salah i'tiqad ni ada yang jadi kafir ijma' ulama, ada yang salah i'tiqad yang tidak jadi kafir ataupun khilaf pada kafir. Hak ni nak i'tiqad yang salah hak jadi kafir. Hak ni jadi murtad orang ni. I'tiqad yang salah yang jadi kafir. Dia i'tiqad yang salah ni, satu kafir ijma' ulama, satu dia panggil khilaf pada kafir. Faham? Khilaf pada kafir. Satunya i'tiqad yang salah yang kafir ijma' ulama, yang kita bicara sekarang. Satunya i'tiqad yang salah yang khilaf pada kafir. Kena faham ayat tu. Yang khilaf pada kafir. Khilaf ni bersalahan ulama. Khilaf di sini ikhtilaf di kalangan ulama, berselisih pandangan di kalangan ulama, tidak sama pandangan di kalangan ulama. Khilaf pada kafir dengan makna ada ulama kata kafir, ada ulama kata dosa besar, tak hukum kafir. Itu khilaf pada kafir. Hak kafir ijma' ulama, mana semua ulama menghukumkan pegangan salah ni kafir. Hak khilaf pada kafir
I'tikad ni salah ni bukan i'tikad yang sebenar. Bukan i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Salah i'tikad ni. Lepas tu i'tikad yang salah ni kedudukan dia macam mana? Khilaf ulama pada kafirnya. Ada ulama kata kafir, imam tidak sah. Ada ulama kata tak kafir, tapi akidah yang berdosa besar, akidah yang bid'ah. Ini contohlah. Contohnya i'tikad yang salah berpegang perkara jahat bukan datang daripada qada Allah. Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Adapun menafikan mengetahui, Allah pun tidak tahu seseorang hamba akan melakukan perkara jahat. Allah tahu hanyalah sampai masa hamba melakukan perkara jahat, baru Allah Ta'ala tahu. Itu kafir ijma' ulama'. Menafikan tahu, kafir ijma' ulama'. Tak ada ni. Hak Mu'tazilah yang khilaf pada kafir ni, perkara jahat tidak ada iradah Allah, tetapi ada ilmu Allah. Mu'tazilah ni Allah bersifat dengan sifat iradah, tapi Allah yang bersifat dengan iradah ni hanya menentukan perkara baik-baik sahaja. Bukan Mu'tazilah berpegang tidak ada sifat iradah di zat Allah, bukan. Mu'tazilah berpegang ada sifat iradah di zat Allah, tetapi Allah yang bersifat dengan iradah hanya menentukan perkara baik-baik. Perkara jahat, sifat iradah Allah tidak menentukan, tetapi Allah mengetahui. Jadi Allah yang bersifat dengan ilmu mengetahui segala-gala yang akan berlaku, termasuk perkara jahat yang akan berlaku. Perkara jahat yang akan dilakukan oleh hamba, Allah mengetahui pada azal. Mengetahui itu tak? Kalau menafikan mengetahui, Allah pun tidak tahu seseorang hamba akan melakukan perkara jahat. Allah mengetahui sampai masa seseorang hamba buat perkara jahat, barulah Allah Ta'ala tahu. Itu kafir ijma' ulama' tu. Ni dia menafikan iradah Allah, kehendak Allah, tentang Allah pada perkara jahat. Ni khilaf ulama' pada kafir. Satu pandang kata kafir pegangan ni, satu pandang mengatakan fasik, dosa besar, lagi bid'ah pegangan, bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang berkait dengan pegangan. Ni bid'ah yang sesat. Ini bid'ah yang sesat. Dosa besar ni, dosa besar sebesar-besar dosa. Lebih besar daripada dosa besar tinggal sembahyang, tinggal puasa. Lebih besar daripada dosa besar berjudi, minum arak, berzina lagi. Yang dosa besar ni malaikat akan catat setiap saat, walaupun dalam sembahyang, walaupun dalam bulan Ramadan, walaupun berada di Mekah Madinah, sembahyang, puasa, haji tidak akan diterima oleh Allah, walaupun dihukumkan sah. Ini khilaf pada kafir. Ni pegangan salah ni, tetapi tidak ada ulama menghukumkan kafir. Contohnya Jabariyah. Hak khilaf pada kafir tadi, perkara jahat Allah tidak mengqadakkan. Khilaf pada kafir lagi Mu'tazilah Qadariyah, khilaf pada kafir. Ada pun Mu'tazilah Jabariyah, tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Begitu. Kafir ijma' ulama, khilaf pada kafir, ini pegangan yang berdosa besar, yang tidak ada ulama menghukumkan kafir. Contoh Jabariyah. Pada ni. Tapi yang kita bicara sekarang ni, i'tikad yang salah, hak kafir, hak jadi murtad ni. Ni hak ijma' ulama kafir ni, murtad ni, i'tikad salah gini ni. Ada ni. I'tikad salah, satunya kafir ijma' ulama, satunya khilaf pada kafir, satunya akidah yang berdosa besar, yang mana tidak ada ulama menghukumkan kafir. Hak ni hak i'tikad yang salah, hak jadi murtad, orang jadi kafir orang ni. Yang bicara terdahulunya i'tikad yang salah,
berpegang tak ada Tuhan. Tu memanglah. Nak duduk mana lagi? Atau syok padanya, ada ke tak ada ni? Kafir lagi. Bukan syok macam sebut dah minggu lepas. Syok ni 50-50. Ni bukan syok. Bahkan berat di hati Allah ada. Tapi 90% lah. Ada 10% lagi ke 5% lagi ke 99%. Ada 1% lagi kemungkinan Tuhan tak ada. Mana tak yakin, tak jazam, tak putus 100%. Kafir lagi. Bukan syok. Syok ni 50-50 ni berat sangat. Syok ni 50-50 tu berat sangat. Sama telah lah kafirnya. Hak berat di hati Tuhan ada. Tapi ada kemungkinan kecil Tuhan tidak ada. Dengan bahawa tidak yakin 100% Tuhan ada, tidak jazam putus di hati Tuhan ada. Kafir lagi. Pada ni. Atau pada satu sifat daripada segala sifat yang telah ijma' ulama atasnya atas satu sifat, seperti wahdaniyah qudrah. Maknanya atau pada satu sifat, atau pada sifat ni diiktiqad tak ada ataupun syak. Atau pada satu sifat, atau ni sama ada berpegang tak ada ataupun syak pada satu sifat. Berpegang tak ada terus satu sifat ni sama telah lah kafir. Ni syak atau syak padanya pada tak ada Tuhan, atau pada satu sifat daripada segala sifat di syak yang telah ijma' ulama atasnya, seperti wahdaniyah qudrah. Mana yang ijma' ulama? Sifat salbiyah ijma' ulama, sifat nafsiyah ijma' ulama, sifat maknawiyah ijma' ulama. Mana syak? Kalau kita balik pada nafsiyah ke, syak Allah bersifat, Allah ni wujud ataupun tidak, atau kafir. Syak Allah ni kidam ataupun baharu, kafir. Syak Allah Ta'ala ni baqa' kekal ataupun binasa. Syak Allah Ta'ala ni bersalahan, tidak serupa dengan makhluk, ataupun Allah Ta'ala serupa betul-betul dengan makhluk. Serupa betul-betul ni. Mana kalau kata berpegang Allah ada tangan, tangan noneng macam tangan makhluk. Allah ada mata, mata bulat macam mata manusia contohnya. Allah ada muka, muka bulat macam muka manusia. Allah ada kaki, kaki macam manusia. Allah ada jari, jari macam manusia. Tu kafir ijma' ulama. Dah ni. Syak pada sifat qiyamuhu binafsi, kafir. Syak pada sifat wahdaniyah, tidak berpegang, ataupun syak pada sifat wahdaniyah. Bagi contoh di sini seperti wahdaniyah sifat salbiyah, qudrah sifat ma'ani. Hak qudrah kita kena bicara semula. Hak qudrah kita bicara semula. Ini kena perici. Hak ijma' ulama sifat wahdaniyah, sifat nafsiyah wujud ijma' ulama, sifat salbiyah kidam baqa' mukhalafatu lil hawadis qiyamuhu binafsi wahdaniyah. Ini ijma' ulama. Dia syak sama telah tidak berpegang pada sifat nafsiyah dan salbiyah. Hak ni jadi murtad orang ni. Sebab apa? Hak ni sifat yang ijma' ulama. Mana bukan kata tolak, syak pun murtad lagi dianya. Kalau tolak sama telah lah. Allah tidak bersifat dengan sifat wujud, Allah tidak bersifat dengan sifat qidam, Allah tidak bersifat sifat baqa'.
tolak sifat nafsiyah salbiyah, tu jadi murtad lah orang ni. Tu tolak sifat nafsiyah salbiyah. Macam mana orang tolak sifat 20? Jadi kafir jugalah, jadi murtad juga tolak sifat 20. Ni kena cermat. Tidak ada orang tolak sifat 20. Dia tolak kaedah sifat 20. Susung tu dia tolak. Kalau tolak sifat wujud, tolak sifat kidam, tak ada orang tolak gitu. Dia tolak kaedah sifat 20. Sebab kaedah sifat 20 ni tak ada pada masa Nabi, tak ada pada masa sahabat, pada masa as-salafus soleh, pada masa Imam Syafi'i. Tak ada kaedah sifat 20. Pandai ni, bukan diri sifat 20, kaedah. Lepas tu mereka tolak kaedah sifat 20. Mereka nak pakai kaedah mana? Kaedah asma wa sifat. Kaedah tauhid uluhiyah rububiyah asma wa sifat pun kaedah tu tak ada juga pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa as-salafus soleh. Bukan kaedah tauhid rububiyah uluhiyah asma wa sifat ni lebih kemudian daripada kaedah sifat 20. Tak ada masa Nabi belaka tu. Sebab tu ada orang ceramah, dia kata yang menjadi problem akidah di Malaysia ni, yang menjadi problem akidah di Malaysia ini kerana mereka duduk sibuk dengan sifat 20, ataupun mereka sibuk dengan tauhid rububiyah uluhiyah asma wa sifat. Punca dia kenapa? Kerana mereka tak gali daripada Quran sendiri. Sedap dia. Ni ada ni yang jadi bermasalah bab akidah di Malaysia ni. Kenapa? Kerana duduk sibuk dengan sifat 20, kerana duduk sibuk dengan tauhid uluhiyah rububiyah asma wa sifat. Sepatutnya jangan duduk peduli sifat 20 tu. Uluhiyah rububiyah yang duduk peduli, gali akidah daripada Al-Quran dan hadis. Ni go nak gali sendiri daripada Quran dan hadis. Hak tu kan cakap ni pun mengarut bab akidah pun, dan dia gali sendiri tu. Ya apa kalau direct Quran hadis? Tak betul. Quran hadis tu sumber utama asal. Tak betul kan, dia salah faham sebab dia tidak berkelayakan. Pada masa as-salafus soleh memanglah direct kepada Al-Quran dan hadis. Kurun yang keempat pula ulama susung kaedah sifat 20. Memang kaedah tu tak ada pada masa Nabi, tetapi sifat 20 tu itulah hak akidah Al-Quran dan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang tolak wujud kena bakar, dia tolak kaedah. Dah boleh ke tolak kaedah? Tak boleh lah. Sebab kaedah tu kaedah yang ulama susung, ulama yang muktabar, yang mahir Al-Quran dan hadis pada ni di awal Islam, di kurun yang ketiga keempat. Ulama ni yang menyusung kaedah sifat 20 ni, disusun oleh ulama dan disepakati oleh ulama semasa dan dituruti oleh ulama kemudian 1000 tahun lebih dah. Mari celih-celih kemudian ni tak ambuh kaedah sifat 20, nak gali direct dari Quran dan hadis. Hak peliknya tak ambuh kaedah sifat 20, tak ada masa Nabi. Dia nak ambil kaedah uluhiyah rububiyah asma wa sifat, yang kaedah tu pun tak ada pada masa Nabi. Pada ni. Tapi maknanya orang yang tolak sifat 20 bukan tolak sifat, tolak kaedah. Dia gini je, faham tak kaedah ni? Kaedah ilmu ni ulama susun belaka. Susunan ilmu tauhid ke, kaedah ilmu fiqh ke, kaedah ilmu tasawuf ke, tafsir hadis ke, semua kaedah ilmu tak ada masa Nabi belaka. Keluarlah usul fiqh ke, usul tafsir ke, mustalah hadis ke, tak ada belaka pada masa Nabi SAW. Yang saya biasa buat contohnya, hukum tajwid ada masa Nabi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula hukum nun mati ada 5, ada? Tak ada. Ada ni. Lepas tu tolak hukum tajwid. Lepas tu nak baca Quran,
Direct dengan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul lah. Pada masa sahabat direct musyafahah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa tabi'in direct musyafahah dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Pada masa tabi'in direct musyafahah dengan tabi'in. Satu muluk, ada salsilah, ada sanad. Sampailah kepada bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama pun buat kaedah hukum. Bubuh nama. Ini izhar, ini ikhfa, ini idgham, ini iqla. Ada masa Nabi izhar, ikhfa, idgham, iqla. Tak ada nama. Tapi baca secara izhar, itulah bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca secara ikhfa, itulah bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama tak ada. Waktu hukum nun mati, hukum mak pun tak ada masa Nabi. Ada mak asli, mak tabi'i ada masa Nabi? Ada? Mak arik disukung ada masa Nabi? Bacaan tu adalah nama tak ada. Susunan tu tak ada. Samalah. Susunan wujud kena bakar tak ada. Tapi akidah tu ada. Ini akidah Nabi bawa. Akidah Allah Ta'ala ni kidang bakar. Ini akidah Nabi bawa. Aku ni. Jadi cuma nak sebutnya orang tolak kaedah sifat 20 bukan tolak wujud kidang bakar. Tolak kaedah. Betul tak gitu? Tak betul. Tak betul hak ditolak tu. Tapi bukan makna ditolak wujud kena bakar, berpegang Allah tak ada, Allah baru. Tu kafir tu lah tu. Sebab sifat nafsiyah salbiyah tu ijma' ulama. Ni hak ijma' ni. Contohnya wahdaniyah. Tu ijma' ulama. Dia syak Tuhan ni satu ke dua. Murtad orang ni. Pada ni dia syak keesaan pada zat, ataupun keesaan pada zat dengan makna dia syak Tuhan ni berjuzuk macam kita juga berkali. Ada muka, ada tangan, ada kaki, ada jari. Dia syak seumpama tu. Dia panggil apa? Syak pada keesaan pada zat. Sebab macam zat kita ni seorang lah dia panggil, satu. Tapi hak ni dia panggil berbilang ni. Dia panggil berbilang. Pada ni berbilang macam mana? Banyak juzuk, banyak bahagian. Ada bahagian kepala, bahagian perut, bahagian tangan kaki, bahagian kulit, bahagian daging, bahagian tulang. Jadi tidak keesaan lah macam kita ni. Dia syak zat Tuhan ni macam zat makhluk juga barangkali. Ada muka, ada mata, ada tangan, ada jari, ada kaki macam zat makhluk. Besar macam zat makhluk. Makhluk besar kan? Mana makhluk besar? Langit besar, bumi besar, matahari besar, bintang besar, malaikat besar. Allah pun macam makhluk jugalah. Besar juga. Mungkin lebih besar Allah lah daripada makhluk-makhluk Allah. Dia syak. Tu kafir lah. Ada ni. Bukan tidak berpegang, syak bukan kafir dah. Kalau berpegang betul-betul Allah ni macam makhluk, tu sama telah lah. Sahabat peringkat wallahu a'lam lah apa maksud dia. Kena tanyalah maksud dia. Kenapa kita tidak dapat melihat zat Allah? Kerana zat Allah terlampau besar. Maka tak boleh kita nak lihat Allah. Ni orang ceramah agama ni. Bukan orang cakap hak tahu mari mana orang ceramah agama. Kenapa kita tidak dapat melihat zat Allah? Kerana zat Allah terlampau besar. Kalau besar sangat Allah ni, maka tak dapat dilihat. Maksud dia macam mana? Besar. Yelah, makhluk pun besar di langit bumi. Tapi besar daripada langit bumi lagi. Ada ni. Mana apa ni? Tidak berpegang wahdaniyah
Allah Subhanahu wa taala pada zat. Waktu kafir murtad lah tu. Ataupun tidak berpegang ataupun syok wahdaniyah Allah pada perbuatan. Tidak berpegang ataupun syok pada wahdaniyah Allah pada perbuatan. Dengan bau berpegang selain daripada Allah, makhluk pun memberi bekah sebagaimana memberi bekah Allah Subhanahu wa taala. Tidak keesaan lah kalau berpegang seumpama tu. Ataupun syok. Syok macam mana? Hak berlaku ni perbuatan Allah sekalian ke, ataupun sebahagian perbuatan Allah, sebahagian perbuatan makhluk, ataupun kafir lagi, murtad akidah ni. Ada ni. Syok kalau betul-betul berpegang sesuatu perkara menjadikan secara dipanggil dalam kitab secara tabi'i. Secara tabi'i, secara semula jadi. Yang langsung tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Tidak ada kaitan dengan kudrah dan iradah Allah. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat sesuatu dari makhluk yang menjadikan secara semula jadi, yang tidak berkait dengan kudrah iradah Allah. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Ni pun sama ni, murtad pegangan seumpama ni, kafir ijma' ulama. Ada ni. Ataupun perkara yang berlaku tu secara turut sahaja, yang sama juga tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Bergeraknya pakaian di tubuh ni, bukan Allah yang menggerakkan, semata-mata turut tubuh yang bergerak, yang tidak berkait kudrah dan iradah Allah. Ataupun sama juga tu, kafir ijma' ulama, murtad orang ni, iman dia batal. Ada ni. Yang kita berpegang keesaan pada perbuatan, semua perbuatan Allah, bergerak barang yang ada pada tubuh kita, diam barang yang pada tubuh kita, naik ataupun turun barang yang ada pada tubuh kita, perbuatan Allah lah. Bergerak tubuh badan kita, Allah yang buat. Bergerak barang pada tubuh badan kita, Allah yang buat. Diamkan tubuh kita, Allah yang buat. Maka diamlah barang yang ada pada tubuh kita pun Allah yang buat. Apabila kita bangun berdiri sahaja, Allah buat. Pakaian yang ada pada tubuh kita akan turut naik ke atas. Kita duduk latar tadi, pakaian duduk bawah. Bila kita bangun berdiri, Allah yang buat, maka pakaian tu akan turut naik ke atas. Selepas kita berdiri, barang yang pada tubuh kita turut naik ke atas adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bila tubuh kita turun ke latar, maka pakaian pun akan turun ke latar lah. Kita kata turunlah pakaian tu. Tubuh kita turun ke latar duduk, Allah yang buat. Turun ke latar pakaian yang ada tubuh kita pun Allah yang buat. Kalaulah pakaian di tubuh kita semata-mata bergerak, semata-mata diam, yang langsung tidak ada kaitan dengan kudrah dan iradah Allah, ataupun sama murtad, akidah yang kafir ijma' ulama'. Sebab apa ni? Tidak berpegang ataupun syok wahdaniyah pada perbuatan. Allah yang perbuat segala-gala. Tiada satu perbuatan pun yang berlaku yang bukan datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syok pada sifat yang ijma' ulama' padanya. Contoh sifat wahdaniyah. Kemudian kudrah. Hak kudrah ni kena ada huraian. Hak kudrah ni kena ada huraian. Kalaulah menafikan sifat, kalau menafikan sifat kudrah, itu tak jadi murtad.
tak jadi kafir, jadi Mu'tazilah yang khilaf pada kafir. Tanda ni. Sekarang syok pada sifat. Syok pada sifat wahdaniyah, itu memanglah murtad. Adapun syok pada sifat kudrah. Syok pada sifat kudrah. Bukan syok tidak berpegang pun. Ada sifat kudrah di zat Allah Subhanahu wa taala. Hak tu tak jadi kafir hak tu. Itu jadi Mu'tazilah yang khilaf pada kafir. Ada ni. Dia gini, dia Mu'tazilah sifat wujud kidam baqa sampai kepada sifat kaunuhu mutakalliman, yang ijma' ulama adalah sifat nafsiyah salbiyah dengan maknawiyah je. Adapun sifat ma'ani, sifat kudrah, Mu'tazilah ditolak. Tolak sifat kudrah. Tolak sifat kudrah. Adapun kudrah dengan makna kuasa, itu kudrah dengan makna masdari, kena pada ta'alluq kudrah. Tolak hak tu barulah jadi kafir. Dia gini, kita ni dua-dua kudrah ni ada dua makna. Kudrah ada dua makna. Satu kudrah nama bagi sifat yang di zat Allah. Satu makna kudrah kena kepada kuasa. Kudrah dengan makna masdari, dengan makna berkuasa mengadakan sesuatu. Jadi Mu'tazilah dia bukan tolak kekuasaan Allah, dia tolak sifat kudrah yang di zat Allah, tak ada. Jadi sifat ma'ani yang tujuh sama je di sisi pandangan Mu'tazilah. Kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam sama je di sisi Mu'tazilah. Mereka bukan syak, bukan mereka tolak, dengan bahawa mereka beriktikad tidak ada sifat kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam di zat Allah. Mana apa ni? Mereka tolak kudrah makna ismi, satu sifat yang di zat Allah Ta'ala. Adapun Allah berkuasa mengadakan, tu ta'alluq kudrah, kudrah makna masdari, Mu'tazilah berpegang tu. Kalau syak pada kekuasaan Allah, Allah kuasa ke Allah tidak kuasa ke, lemah ke, tu kafir tu. Allah kuasa tidak lemah, tapi Allah kuasa dengan zat, bukan dengan sifat kudrah. Kita Allah kuasa dengan sifat kudrah. Mu'tazilah Allah kuasa dengan zat. Menafikan kuasa Allah dengan bahawa berpegang akan Allah tu lemah, tu bukan Mu'tazilah tu. Ni baru bicara sini. Ni barulah i'tiqad yang salah, hak kafir, hak murtad. Mu'tazilah bukan menafikan Allah mengetahui. Kalau menafikan Allah mengetahui, kafir lah. Mu'tazilah berpegang Allah mengetahui, tetapi tidak ada sifat ilmu di zat Allah. Allah mengetahui macam mana? Kalau tidak ada sifat ilmu di zat Allah, Allah mengetahui dengan zat, bukan dengan sifat ilmu. Dia gitu. Faham tak? Jadi kalau sini kau syak pada sifat kudrah yang ijma' ulama ni, kudrah dengan makna masdari. Syak Allah kuasa ke Allah lemah, tu kafir. Ada ni. Syak di zat Allah ada tak sifat kudrah, ataupun tidak berpegang. Bukan syak tidak berpegang, bukan tidak berpegang. Ada sifat kudrah di zat Allah, bukan berpegang. Di zat Allah tak ada pun sifat kudrah iradah sampai ke kalam. Tu dah jadi kafir. Tu jadi Mu'tazilah. Dia gitu. Kalau hak kudrah ni,
Kena pergi kepada kudrah makna masdari. Mereka syok. Allah kuasa ke lemah? Allah kuasa ke lemah? Tu kafir. Murtad pegangan seumpama tu. Ada ni. Habis. Atau i'tiqad, tidak jadi nabi oleh seseorang yang diijma' akan nabinya. Atau i'tiqad, tidak jadi nabi oleh seseorang nabi yang diijma' akan nabinya. Manakah nabi yang ijma'? Nabi yang 25 yang namanya tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Ada ni? Nabi yang ijma'. Kalau macam Nabi Khidir. Nabi Khidir ni ulama berselisih pandangan. Pandangan yang muktamad, Khidir adalah seorang Nabi. Satu pandangan Khidir ada seorang yang soleh. Ada ni? Ini tak ijma'. Bukan Nabi Khidir, nama tak sebut dalam Al-Quranul Karim. Dalam suratul Kahfi pun tak sebut nama Khidir. Ada ni. Jadi Nabi Khidir ni pandangan yang muktamad adalah seorang Nabi. Tapi ada pandangan mengatakan bukan Nabi, orang soleh, aulia illah. Kalau atas pandangan Nabi Khidir ni aulia illah, maka Nabi Khidir lah dikatakan ketua para aulia. Ada menyatakan Nabi Khidir ni ketua segala aulia. Tu pandangan dhaif tu. Yang kata Khidir ni aulia. Pandangan muktamad Khidir ni nabi. Bila Khidir ni nabi, bukan ketua aulia. Khidir ni nabi. Tapi kalau kata Khidir ni ketua para aulia, berarti Nabi Khidir ni bukan nabi. Wali je. Nabi dengan wali tu duk ceritalah lebih nabi. Jadi macam Nabi Khidir contohnya, ulama khilaf nabi ke aulia wali. Adapun hak Nabi 25 tu, hak tu jelas nama tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Ijma' ulama mereka ada seorang Nabi. Engkar. Nabi Adam bukan Nabi, murtad orang ni. Nabi Idris bukan Nabi, murtad orang ni. Nabi Saleh bukan Nabi, murtad orang ni. Nabi Lut bukan Nabi, murtad orang ni. Ada ni. Kita kena ingat dahulu makna iman. Makna iman dahulu membenar hati akan sekalian perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi SAW daripada perkara agama yang diketahui secara mudah, secara darurah dipanggil. Dahulu bicara bab makna iman ni, percaya hati akan sekalian perkara yang dibawa datang oleh Nabi SAW dari perkara yang mudah pada agama. Mudah kenapa? Orang tahu belaka. Yang dipanggil maklumun fid dini bidarurah dipanggil. Maklumun fid dini bidarurah. Perkara yang diketahui pada agama secara darurah, secara mudah-mudah. Bukan darurah dengan makna tersepik, lapar boleh makan babi, bukan ni. Ada orang dia baca kitab Al-Misbahul Munir, yang diketahui cara darurah dia kata. Cara darurah ni dia kata macam contoh, kalau orang lapar tu lah darurah boleh makan babi, dia kata lahai tu dia boleh reka sungguhlah. Darurah dengan mana apa? Mudah-mudah. Ini perkara agama yang besar-besar, orang tahu belaka perkara ni. Dia gini, Nabi menyampaikan agama 23 tahun. Ada perkara agama yang Nabi buat datang ni perkara yang besar-besar. Ada perkara yang kecil-kecil. Faham tak ni?
Perkara besar-besar kita buat bandingan gini. Perkara besar-besar ni daripada jauh nampak dah. Kalau perkara kecil-kecil kena duduk dekat baru nampak. Awak bandingan. Kalau barang kan, kalau barang besar jauh nampak dah. Kalau barang kecil kena pergi dekat. Kenapa? Kena ndak. Ndak ada panggil dah. Ndak. Ndak. Apa dia ndak? Ndak ni mari dia perkataan dia. Kita faham lah. Ndak ni dah terjemuh dah, kita faham. Gindak kau sikit, ndak nampak lah. Tapi jadi timbul ndak tu apa? Kita faham makna. Maksud kita faham. Mari mana ndak? Mari mana perkataan ndak? Saya kata kan dia tak tahu juga ni. Mana benda tu kecil, kena ndak. Kena ndak. Nak cerita payah. Tapi fahamlah maksud dia. Sebab benda tu kecil. Tengok dia jauh tak nampak, kena pergi dekat. Kecil lagi je bukan pergi dekat je, kena ndak baru nampak. Kalau jauh nampak dah. Kalau dak kecil mana, dekat-dekat nampak dah. Kalau kecil kena ndak baru nampak. Jadi bandingan gitulah. Perkara agama yang besar-besar ni tak ngaji banyak pun boleh tahu. Kanak-kanak pun boleh tahu. Ni. Ni hak wajib. Hati kena beriman. Sekalian perkara agama yang diketahui secara darurah, secara mudah-mudah. Allah ada. Budak-budak pun tahu. Malaikat ada. Budak-budak pun tahu. Akan berlaku kiamah. Tu perkara agama. Tu perkara mudah tu. Budak pun tahu. Faham tak ni? Jadi perkara agama yang diketahui secara mudah-mudah. Kita nak pergi kepada hak Rasul 25. Hak Rasul 25 ni pun termasuk di dalam perkara agama yang diketahui secara darurah juga. Dia gitu. Maknanya hak Rasul 25 ni makna budak pun tahu. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Lu, Ibrahim, Ishaq, Ismail, Yaqub, Yusuf. Jadi dia masuk dalam perkara yang maklumun fid dini bidarurah, perkara yang diketahui daripada agama yang Nabi bawa datang secara mudah-mudah. Hak Rasul 25 ni, maka wajib beriman dengan sekalian Rasul 25. Tiba-tiba dia i'tikad hak Rasul 25 ni seorang tu bukan nabi, kafir ni, murtad ni, batal iman. Yang ada ni. Sebab apa? Sebab itu perkara agama yang diketahui secara mudah-mudah. Yang ada ni. Betul ke hak Rasul 25 tu diketahui secara mudah-mudah? Betul lah. Sebab apa diketahui secara mudah-mudah? Sebab nama Rasul 25 ini jelas disebut di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa Rasul 25 ini wajib atas kita beriman seorang-seorang secara tafsil? Hak Rasul 25 ni wajib atas kita beriman secara seorang-seorang, dipanggil beriman secara tafsil. Kerana hak Rasul 25 ini termasuk di dalam perkara agama yang diketahui secara darurah. Maka wajib beriman seorang-seorang. Hak Rasul 25 ni. Dengan bahawa didatangkan salah satu nama Rasul 25 ni diimani. Duduk sini dah. Lut Rasulullah, Hud Rasulullah. Duduk sini dah. Jangan Hud. Jangan tukar dengan Robin Hood lah. Hud. Ada ke Hud? Ni siap ni. Lut. Lut tu biasa dengar lah tak? Sebab cerita kaum dia tu. Mana kaum dia orang panggil kan? Perangai kaum Lut. Ada ni. Jadi nama Nabi Lut ni dia jadi sinonim dengan perangai. Perangai kaum tu lah.
Jadi dikenali Nabi Lut ni sebagai Nabi kerana masyhur kaum dia tu. Liwat ni perangan kaum Nabi Lut ni. Tengok. Jadi timur nama Nabi Lut tau. Jadi masyhur Nabi Lut dengan liwat perangai kaum dia. Jadi sekarang ni kalau ada orang yang liwat, dia akan panggil mereka melakukan perbuatan terkutuk yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Jadi masyhur nama Nabi Lut. Nabi Hud pula. Nabi Hud. Ni ada tak sini ni? Ni. Imam ni ada tak ni? Nabi Hud ni Nabi. Kena gitulah. Syuaib Nabi. Harun Nabi. Ayub Nabi. Ilyas Nabi. Ilyas pun Nabi. Ada di sini. Tidak iktikad salah seorang dia nama Rasul 25 ni Nabi. Ni batal imam, murtad orang ni. Saya sebut nama hak kurang disebut lah. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Adam, tu Nabi Zakaria, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Tu duduk dengar sok modah tu. Nabi Isa tu duduk dengar sok modah. Tadi tu. Hud, Syuaib, Ilyasa, Zulkifli. Jangan pula Zulkifli kawan kampung kita. Zulkifli. Ada hak Zulkifli, ada hak Zulkifli. Zulkifli ni L-I. Kalau Zulkifli L-E-E. Ni nama betul ni. Nama surat beranak ni. Ditulis L-E-E. Kita sekolah panggil Zulkifli dia panggil. Sebab apa jadi gitu tak tahu lah. Sebab dia je L-E-E. Zulkif. Lepas tu L-E-E. Apa je gitu? Ni surat beranak ni. Ni surat beranak. Apa dia je L-E-E? Kalau Li, L-I. Li. Apa L-E-E? Jadi budak-budak panggil Zulkifli. Jadi filsafat kata Zulkifli. Zulkifli ni nama kawan kita kampung. Mana ada Nabi Zulkifli tu orang Melayu. Siap lah. Apa ni? Ni Rasul 25 ni. Iktikad salah seorang daripada Rasul 25 ni bukan Nabi. Jadi murtad orang ni. Iktikad yang salah. Cuma Rasul 25 ni tak syarat kita hafal. Cuma apabila didatangkan salah satu dia nama ni, duduk sini macam sebut tadi lah. Hud Rasulullah. Pada ni Syuaib Rasulullah. Ilyas Rasulullah. Ilyasa pun Rasulullah. Duduk sini cukup Yunus pun Rasulullah. Biar duduk sini. Tiba-tiba i'tikad salah satu Rasul 25 ni bukan Nabi. I'tikad yang salah, jadi kafir, murtad orang ni. Tak ada. Cuma betul lah bagi kita Rasul 25 ini memang kita tahu daripada budak lagi. Rasul 25 ni memang kita beriman daripada budak lagi. Mereka adalah Nabi. Hak 25 ni kita beriman dia budak lagi. Hak 25 ni Nabi. Ada ni. Hak 25 ni memang Nabi. Jadi kita jadi mudah kenal Nabi 25 ni sebagai Nabi kerana nama mereka tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Betul. Adakah kerana kita membaca Al-Quranul Karim kita jumpa hak 25 ni? Dah, kita jumpa dalam kitab, dalam buku. Susun nama Adam, Nuh, Soleh, Soleh, Nuh, Idris, apa semua tu. Pada ni
kita jumpa dalam kitab-kitab, dalam buku-buku yang menyusung Rasul 25 ni. Cuma nak tanya, hak Rasul 25 ni susung 25 seterik ni adalah Al-Quranul Karim seumpama ni? Tak ada. Lepas tu susung satu-satu sampai 25 ni, ini kaedah Al-Quran? Bukan. Ini ulama yang susun. Tapi ulama susun ambil mana hak Rasul 25 ni? Daripada Al-Quran. Sama juga dengan kaedah sifat 20. Wujud kidam bakok tidak ada dalam Al-Quran secara susunan. Tapi wujud kidam bakok itulah akidah Al-Quran. Samalah. Betul. Sifat 20 bukan kaedah Al-Quran. Tapi kita imani akidah Al-Quran dengan sifat 20. Betul lah. Nama Rasul 25 ni bukan kaedah Al-Quran. Tapi Rasul 25 ni diambil daripada Al-Quranul Karim. Jadi ulama ni nak memudahkan kita. Sebab belum tentu lagi kita membaca Al-Quran. Jadi ulama pun ambil hak Rasul 25 dalam Al-Quran. Ulama pun bubuh luar. Sama lah juga. Walaupun pandai membaca Al-Quran, tapi akidah Quran pandai kedok. Sebab Quran bahasa Arab. Maka ulama pun ambil daripada Al-Quran, susun luar, wujud kidam bakok. Gitu je lah. Makna bukan kata kaedah sifat 20, bukan kaedah Al-Quran. Hak susunan Rasul 25 pun bukan kaedah Al-Quran, tetapi sumber ambilan sifat 20, sumber ambilan Rasul 25 adalah daripada Al-Quranul Karim. Kaedah semua ilmu tidak ada pada masa Nabi. Semuanya disusung oleh ulama-ulama muktabar kemudian. Atau i'tiqad. Ni hak i'tiqad salah lagi ni. Hak murtad. Atau i'tiqad tak ada hari kiamat, syurga, neraka dan lain-lain daripada tiap-tiap pekerjaan yang diijma' ulama atasnya. Ni yang diketahui akan dia dengan mudah, sekira-kira mengetahui akan dia akan pekerjaan tadi tu oleh orang yang alim dan orang yang ramai. Itu dia panggil maklumun fid dini bidarurah, yang kita ketahui akan dia pada agama dengan mudah-mudah. Orang tahu belaka kiamat akan berlaku. Orang tahu belaka syurga neraka. Ni dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tahu belaka akan dihimpun di mahsyar, contoh. Itu perkara agama yang diketahui secara mudah-mudah. Orang alim pun tahu, orang ramai pun tahu, kanak-kanak pun tahu, orang kafir pun tahu. Orang kafir pun tahu. Jadi perkara ni dia tidak i'tiqad. Maka jadi i'tiqad yang salah, jadi murtad dianya. Wal iyazabillah. Wallahu a'lam.